أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر لنا ولا تعسر على أمرنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan akan suatu firman-Nya di dalam Al-Quran menerusi surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya merupakan surah yang ke-21 dalam susunan Al-Quranul Karim. Ianya berada dalam juzuk yang ke-17. Ayah-ayah, abang-abang, ibu-ibu, akak-akak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita melihat di suatu ayat, yakni pada ayat yang ke-47 surah Al-Anbiya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nadha'ul mawazinal qista liyawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana مثقال حبة من خردل أتيناها بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله العظيم. Maha benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak sembah dan ta'zim kita pada Allah Azza wa Jalla. Dengan limpah karunia serta kasih sayangnya, dengan inayah dan juga taufiknya, pada malam yang berbahagia ini kita sekali lagi diizinkan oleh Allah untuk duduk berhimpun dan berkumpul. Mudah-mudahan dengan kebaikan ini, mudah-mudahan menjadi satu dalil dan juga saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Jika nanti manusia akan bergantung dengan amalnya masing-masing. Mudah-mudahan kita berdoa dan berharap kepada Allah, moga-moga Allah menyelamatkan kita pada waktu dan ketika itu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan yang lalu, iaitu pada 17 Disember 2021, kita baru sahaja menceritakan tentang hal keadaan dalam perbincangan kitab kita ini menerusi satu tajuk, iaitu keadaan manusia bila mana ia berada di dataran mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pada bulan yang lalu kita membicarakan bagaimana huru-haranya, maha dahsyatnya, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala perlakukan kepada alam yang serba fana ini. Bagaimana keadaan tingkah laku manusia pada ketika itu, yang Allah pernah gambarkan seakan-akan seperti bulu-bulu yang berhamburan ketika mana Allah menerbangkan. Contohnya yang namanya Bukit Bukau. Manusia pada ketika itu, mana-mana wanita, Allah firman dalam Quran, mana-mana wanita yang mengandungi akan anaknya itu, yang dia kandungnya itu, gugur serta merta. Dia kerana dahsyatnya ketika pada hari yang dinamakan hari berakhirnya alam yang serba fana ini. Dan kita membahaskan juga bagaimana keadaan manusia saling bertelingkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk nak menuntut. Kebetulan khatib ada baca khutbah tadi. Saya ada perasan satu topik yang menceritakan bagaimana keadaan manusia bila mana dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, pakat dia nak tuntut bela di hadapan Allah. Bukan katakan manusia, binatang pun Allah bagi ruang dan juga peluang. Seandainya kalaulah yang saya ceritakan pada bulan yang lalu, kalaulah si kambing ataupun si biri-biri yang dalam keadaan dia tidak bertanduk, dia nak tuntut bela di hadapan Allah, wahai Tuhan, aku nak tuntut bela pada hari ini yang dulu aku pernah ditanduk oleh biri-biri ataupun si kambing yang bertanduk. Jadi hari ini aku nak tuntut bela, wahai Tuhan. Allah bagi tak? Allah bagi. Cerita mana? Yang saya cerita dalam kitab hari itu, dalam kitab Sunan Abu Isa At-Tirmizi, yang dinamakan kitab itu Sunan Abu Isa At-Tirmizi, yang dibahas mula oleh Allahyarham Tuan Syekh Idris Al-Marbawi, yang berjudul kitabnya Bahrul Mazi jilid ke-17. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pada muka surat ke-46. Cerita masih menceritakan keadaan manusia bila mana ia berada di dataran mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pada perenggan yang pertama. Allahumma anfa'na bi ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, selepas itu dibentangkan yang namanya Al-Mizan. Baik. Iaitu apa dia Al-Mizan? Penimbang ataupun neraca timbangan segala amalan manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat ke-47 yang saya baru baca tadi seawal-awal muqaddimah kuliah, yang saya petik daripada juzuk ke-17 surah Al-Anbiya pada ayat ke-47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Sadaqallahul azim. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksud, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat itu, maka tidak ada seorang pun yang akan dirugikan walaupun sedikit, sekalipun hanyalah seberat habbah. Apa makna habbah? Bijian kecil, bijiran yang kecil. Sekalipun dengan seberat bijiran yang kecil, pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Sadaqallahul azim. Baik, kita bincang takat ni dulu. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalau kita masih ingat, sekitar 2 bulan yang lalu saya pernah bahaskan tentang cerita yang namanya Al-Mizan, yang mana saya petik dalam beberapa buah kitab yang penting. Saya pernah bertanya pada kalian hari itu berkenaan apa yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti ayah-ayah, ibu-ibu akan jawab Allah akan timbang amalan. Baik.
amalan itu ditimbang macam mana? Baik. Saya pernah datangkan beberapa pandangan para alim ulama. Sebagai satu contoh, yang ditimbang pada hari kiamat itu nanti, para ulama berselisih di sana ada 3 pandangan yang utama. Ada 3 pandangan yang utama. Yang pertama, mereka mengambil dalil daripada ayat Al-Quranul Karim, iaitu daripada surah Al-Kahfi ayat ke-49. Itu jawapan yang pertama daripada ulama yang pertama, iaitu apa yang Allah timbang? Yang Allah timbang iaitu kitab amalan manusia. Secara dasarnya Allah akan timbang kitab amalan. Kitab amalan yang tertulis, yang ditulis oleh, ada yang nama malaikat kiraman katibin. Ada pencatat, ada tukang catat, namanya amal-amal kebaikan. Ada tukang catat, catatnya amal-amal kejahatan manusia. Pada surah Al-Kahfi ayat 49, yang akan ditimbang nanti di dataran mahsyar Allah, iaitu kitab amalan manusia. Itu bagi pandangan ulama yang pertama, iaitu ra'yul al-awwal, pandangan yang pertama. Adapun pandangan yang kedua, iaitu ulama daripada yang membahaskan kitab yang berjudul kitab Sahih Al-Bukhari. Siapa nama pengarang kitab Sahih Imam Al-Bukhari? Iaitu yang mensyarahkan hadis-hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, yang bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitabnya itu berjudul Fathul Bari. Kan nama orang. Fathul Bari fi syarah Sahih Al-Bukhari. Apa kata ulama ini? Dia ulama kan tuan? Kalau ulama, itu pandangan dia. Kita nak terima tak terima, tapi itu pandangan beliau. Kata beliau, dia ini berpegang dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, yang kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kena beza, ada nama 2 yang sama, yang rapid. Yang pertama, nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia ni berkemahiran dalam bidang ilmu hadis. Ada seorang lagi nama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia ni berkebolehan, berkemahiran, berkecenderungan dalam bidang fiqh. Ada ulama hebat dalam bidang hadis, ada ulama hebat dalam bidang fiqh. Yang dalam bidang hadis namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dialah yang mensyarahkan, dialah yang telah menterbitkan sebuah kitab yang berjudul Fathul Bari. Baik, apa kata dia pada membicarakan tentang soal yang namanya Al-Mizan? Kata beliau, amalan-amalan manusia itu yang baik, kata beliau, amalan-amalan manusia yang pernah dilakukan di atas dunia, yang namanya amalan hasanat ataupun amalan mardiyah, amalan-amalan yang Allah redha, amalan yang baik, amalan yang mendatangkan pahala, amalan itu nanti dia akan muncul di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang fizik yang baik, benda yang baik. Daripada amal, contoh kita hari ini kita faham semayang, puasa, beribadat, kita buat baik dengan orang, tolong orang. Perkara-perkara tersebut subjektif. Bagaimana nak ditimbang yang namanya salat? Macam mana nak timbang namanya puasa? Bagaimana nak timbang yang namanya amal-amal kebaikan? Akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, benda tu Allah tukar kepada bentuk sesuatu jirim. Sesuatu benda yang berjirim. Kalau berjirim, kita faham dia satu bentuk yang berat. Contoh hari ni tuan-tuan, kita nak timbang angin. Boleh ke timbang angin? Tak boleh. Angin bukan timbang, dia kelajuan angin. Baik, kita faham ulama ini sebut yang nama solat, yang nama puasa, yang nama umrah, yang nama haji, berbuat baik dengan orang, itu ibadat. Ibadat tu nanti bila sampai di akhirat kelak, dia akan bertukar kepada bentuk jirim.
jirim itu nanti akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal keadaan kalau benda itu benda yang baik, kata ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Satu. Sedangkan kalaulah ada orang melakukan kejahatan, ya kita akui, kita ni manusia biasa, ayah-ayah, ibu-ibu, mesti ada buat jahat, mesti ada buat buruk, mesti ada buat silap, mesti ada buat khilaf dengan orang. Bila mana kejahatan itu, kata ulama ini, dia akan bentuk, dia akan muncul di hadapan Allah satu gambaran, satu jirim yang buruk. Maknanya kita faham, daripada amal kejahatan manusia ini akan muncul di hadapan Allah satu bentuk jirim yang baik, satu bentuk jirim yang buruk. Baik buruk manusia ini akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata al-ulama yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik. Itu pandangan yang kedua, ra'yus tsani. Adapun ulama yang ketiga berpendapat sebegini rupa. Mereka berpegang dengan hujah daripada Quran, tapi tak serupa macam pandangan ulama yang pertama. Ulama pertama berpegang dengan kitab, amal manusia itu akan ditimbang. Pandangan ulama yang ketiga ini, mereka berpegang dengan apakah yang ditimbang? Iaitu yang ditimbang ialah orang yang melakukan kebaikan dan orang yang melakukan kejahatan itu. Empunya diri. Contoh, saya lah. Saya yang lakukan kebaikan, saya juga yang melakukan kejahatan. Saya tu nanti akan berada di hadapan Allah, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana si pelakunya yang akan ditimbang. Mana dalil? Mana bukti? Mana hujah? Tuan-tuan, boleh buka surah Al-Baqarah ayat yang terakhir 286 yang kita baca tahlil tu. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Takat tu dalil yang dipegang. Apa kata Allah? La yukallifullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan seseorang itu, melainkan yang tersanggup untuk dia tanggung, yang mampu untuk dia pegang, yang mampu untuk dia handle, yang mampu untuk dia bebankan atas bahu dia. Laha ma kasabat. Bagi dia, kata Allah, bila dia buat baik, dia dapat habuan baik. Wa 'alaiha maktasabat. Bagi dia juga, kalau dia buat kejahatan, keburukan, dia dapat habuan keburukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang dipegang ulama yang ketiga. Maknanya, siapa empunya diri itu, kalau dia buat baik dapat habuan baik, kalau dia buat amalan buruk dapat murka daripada Allah. Jadi empunya diri itu akan ditimbang di hadapan Allah. Macam mana? Wallahu a'lam bissawab. Contoh, kalau kita nak tahu berat badan kita, kalau kita nak cari penimbang, kita pergi supermarket, kita masuk 2 kupang, nak tahu berat badan. Tengok-tengok dia putar dia punya jarum tu, krek. Makin banyak putar, makin berat badan kita. Sedikit putaran, tanda ringannya kita ni. Ikut putaran yang namanya jarum itu. Kita nak kata macam tu ke? Wallahu a'lam bissawab. Cerita ni Allah saja tahu, tapi cerita dalilnya ada disebut dalam Quran. Bagi yang dia yang melakukan kebaikan akan dapat habuan kebaikan. Sekiranya dia melakukan kejahatan, bagi dia kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 pandangan ulama. Sesungguhnya saya bukan nak menolak ketiga-tiga, tidak. Dalam banyak-banyak ni saya cenderung pada pandangan yang pertama. Saya secara peribadi cenderung kepada pandangan yang pertama, iaitu kitab amalan manusia nanti akan ditimbang oleh
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai. Sebab itu pada ayat yang saya bacakan tadi tu, tuan-tuan mesti ada dengar perkataan misqala habbah. Misqal, seberat habbah. Apa dia habbah? Bijiran hitam tu. Tuan-tuan pernah makan habatus sauda? Besar mana? Besar penumbuk Tak. Besar biji kurma Lagi tidak. Besar buah anggur Lagi tidak. Kecil je, halusnya habatus sauda itu. Tuan-tuan kalau buka satu kitab yang nama kitab Tibun Nabawi karangan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, baginda Nabi SAW dia doa amalkan benda tu. Nabi amalkan habatus sauda, Nabi amalkan yang namanya madu. Dan dia banyak lagi proses-proses yang kita kena tahu, iaitu bagaimana Nabi ni menjadikan satu-satu barang makhluk Allah antaranya makanan dijadikan yang namanya sebagai ubatan. Sebagai ubatan. Bila kita sembang tentang habatus sauda, baginda Nabi SAW pernah cerita kepada bapa mertua baginda Nabi SAW. Siapa dia? Iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata baginda Nabi SAW, inna fi habbatis sauda shifaa'un min kulli syai'in illa sam. Wa ya'ni al-amwat, ya'ni al-maut. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu cerita baginda Nabi pernah nyebut kepada bapa mentuanya, sesungguhnya yang dinamakan habbatus sauda, yang benda halus yang kecil tu, punyai shifaun, punyai penawar. Pada habatus sauda kata baginda Nabi punyai penawar. Kulla syai'in, maknanya dia boleh merawat dalam pelbagai jenis penyakit. Saya dulu ibu-ibu ayah-ayah, saya ni sering sakit kepala waktu 5 tahun yang lepas. Bila sakit kepala, saya tak reti nak buat apa. Sehinggalah ada seorang tok guru saya ni, Ustaz Samsul Arifin. Saya pernah bekam dengan dia mula-mula sekali dulu. Bekam dengan dia. Dia bagi saya contoh. Ustaz makanlah habatus sauda. Dia kan penawar. Saya cuba makan. Alhamdulillah tuan-tuan. Sejak bila mana makan habatus sauda, sakit kepala saya semakin hari semakin hilang, semakin hari semakin hilang. Alhamdulillah, dah tak ada dah sakit kepala. Saya ni pantang, kalau saya makan sikit daging, tunggu sekarang. Dia punya berdenyut kepala, tak tahu nak cerita macam mana. Kalau saya sentuh sikit udang, habis sekarang. Berdenyut ini kepala. Saya ada beberapa yang alergik. Semenjak saya makan habatus sauda, alhamdulillah, rezeki Allah. Dan juga Allah kurniakan kekuatan pada saya dah bekam sehingga hari ini sudah mencapai 50 kali bekaman. Isteri saya kata, abang ni betul tak patutlah. Bekam lebih banyak daripada umur, dia kata. Umur baru tak sampai 40, tapi bekam tu dia dah lebih 50 kali. Kata bagus punya bekam. Hijamah ni bagus, dia buang darah kotor. Laki tak ada cara lain nak buang darah kotor lah. Perempuan ada cara. Kita ni nak tak nak kena bekam, kena buang darah kotor. Betul, darah kotor. Saya ingat hari tu Ustaz Samsul Arifin keluar, ya Allah Ustaz, belikat. Dia macam agar-agar tu. Dia macam lembik-lembik agar-agar tu. Kata, ya teruknya saya ni. Nyarilah saya jumpa Ustaz, boleh buat bekam, kata. Alhamdulillah bekam dengan dia. Seingat saya, juru bekam saya yang ada dalam kawasan Malaysia ni, ada tak kurang daripada 10 orang juru bekam. Ada di Batu Kurau, ada di Kemunting, ada dekat Pekan Kemunting, ada dekat Selangor, ada dekat Ipoh, juru bekam saya. Maknanya ada orang tertentu lah, bukan boleh sembarangan orang.
cari orang yang betul. Ceritanya makan habatus sauda, penawar bagi diri. Kata Nabi, illasam. Apa dia? Ada satu penyakit ni, kata Nabi, buat macam mana pun makan habatus sauda ke, madu ke, apa ke, memang confirm dia sakit. Apa dia? Yang namanya asam. Apa dia asam? Ya'ni al-maut. Iaitu namanya mati. Mati tak ada cerita lah. Pasal mati tak ada cerita. Bila nak mati, hang pakai bekam ke, hang pakai habatus sauda ke, madu ke, apa ke, dia akan temui ajal. Baik. Terus pada kitab kita. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq. Yang bermaksud timbangan amal pada hari itu adalah cukup benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata pengarang kitab, lalu ditimbang segala kebaikan dan juga kejahatan. Maka mereka yang berat akan kebajikannya mengatasi akan kejahatannya akan berasa beruntung dan cukup bertuah. Sedang mereka yang berat akan kejahatannya yang mengatasi akan kebajikannya akan berasa cukup rugi dan sesal. Tetapi bagi mereka yang sama berat kedua-duanya, maka dengan kemurahan Allah Ta'ala juga dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan, kita ni kalau rajin kita buat, kalau tak rajin kita tak buat kan. Baginda Nabi ajar kepada kita macam mana nak bagikan kita punya diri ni satu hari nanti timbangan amalan di hadapan Allah tu jadi berat. Rupanya Nabi ada cara. Nabi ada peranan Nabi. Ya, Nabi boleh jadi pembantu kita. Kita kata, ya betul, Nabi boleh jadi pembantu kita. Sekiranya kalau kita ingat Nabi lala ni, banyak selawat dekat Nabi, baginda Nabi akan tolong kita sebaik mungkin. Itu jaminan Nabi. Pernah satu ketika Sayyidina Anas bin Malik, khadam baginda Nabi, ketika itu dia masih kanak-kanak, dia bertanya satu soalan dekat baginda Nabi. Apa kata Sayyidina Anas? Sa'alatun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li yaumal qiyamah. Wahai Tuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh tak Tuan, kata Sayyidina Anas, boleh tak Tuan nanti pada hari akhirat kelak tolonglah wahai Tuan, syafaatkan saya sekiranya saya terjadi apa-apa nanti pada hari kiamat. Kata Sayyidina Anas bin Malik. Ya Allah tuan-tuan, Sayyidina Anas, dia punya risau. Dia tu budak-budak lagi. Dia kata dekat Nabi, wahai Tuan Nabi, tolonglah saya nanti, bagilah saya syafaat sekiranya pada waktu ketika nanti saya dalam keadaan terdesak. Apa kata Nabi? Faqala ana fa'il. Wahai Anas bin Malik, kamu jangan risau, aku akan lakukan. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bila dapat jaminan tu daripada Nabi, dia bertanya soalan yang kedua. Apa kata Sayyidina Anas? Qala qultu ya Rasulullah fa aina atlabuka. Wahai Tuan baginda Rasul, kalau ada jaminan macam tu, okey, alhamdulillah, aku lega sikit. Tapi macam mana aku nak berjumpa dengan dikau ya Rasulullah pada saat pada hari itu manusia begitu ramai? Macam mana cara? Cuba bagi satu jalan, cuba bagi satu cara macam mana saya boleh berjumpa Tuan pada waktu tu. Yang Tuan kata Tuan boleh lakukan pada hari yang mana kami minta syafaat dekat Tuan. Macam mana caranya? Cuba bagi cara. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal utlubi awwal ma tatlubuni ala sirat. Wahai Anas bin Malik, kamu kalau nak jumpa dengan aku, kamu boleh cari tempat yang pertama, iaitu kamu boleh berjumpa di awal-awal stesen, awal-awal tempat, iaitu boleh kamu jumpa aku di mana tempat yang namanya As-Sirat. Aku ada di sana, kamu boleh jumpa dengan aku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu.
Maknanya Sayyidina Anas dapat pengetahuan daripada Nabi, nak macam mana pun tuan-tuan, nama pun sahabat, budak bergelar sahabat, bersih dah ni. Gelaran sahabat tu tentu dah sebelah kaki dan syurga dah. Itu pun dia punya risau, dia punya takut, dia punya khawatir, kut amalan tak lepas dekat hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, jumpa aku dekat titian sirat. Kata Sayyidina Anas, faqultu fa illam alqaka ala sirat. Wahai tuan Nabi, katalah saya tak jumpa tuan dekat titian sirat. Habis macam mana? Dia punya takut tuan-tuan. Dia ni siapa? Anas bin Malik ni budak. Dia akhir khidmat dengan Nabi, umur dia 20 tahun. Wahai tuan Nabi, katalah saya tak jumpa tuan di atas titian sirat. Mana nak cari lagi? Kata Sayyidina Anas. Jawab baginda Nabi, qala fatlubni 'indal mizan. Kata baginda Nabi, wahai Anas bin Malik, sekiranya kalau kamu tak jumpa aku di atas titian sirat, kamu jumpa aku di indal mizan, bersebelahan dengan timbangan al-mizan. Aku ada di sana. Puas hati Sayyidina Anas bin Malik bila dapat jaminan sebegitu rupa. Tak jumpa aku dekat titian sirat, kamu cari aku tempat yang kedua yang namanya bersebelahan dengan al-mizan. Ana fa'il, aku akan usahakan. Maksudnya Nabi akan tolong. Syarat nak Nabi tolong kita macam mana? Takkan semata-mata gitu dak. Banyakkan selawat ke atas Nabi. Cubalah sedaya upaya kita ikut sunnah-sunnah. Takat mana yang boleh? Banyak sunnah Nabi. Ikut macam mana yang kita mampu buat. Buatlah macam mana. Gosok gigi, niat untuk bersugi, tak apa buat. Datang awal ke masjid, ikut sunnah Nabi, buat. Puasa Senin, Khamis, larat, buat. Puasa 13, 14, 15 dalam bulan-bulan yaum, dalam bulan-bulan Islam dinamakan hari-hari putih. Rasa boleh buat? Sembahyang 4 rakaat selepas yang namanya pada waktu zuhur, selepas waktu zuhur dan sebelum waktu zuhur. Kalau rajin buat. Itu sunnah baginda Nabi. Kerana nak dapatkan barakah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu laluan yang pertama. Maknanya Nabi boleh tolong ke kita. Tuan-tuan, nak harap Nabi kan lagu tu, Nabi tak pandang kita seorang. Ramai lagi sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita banyak ingat Nabi, moga-moga Nabi ingat ke kita. Ada laluan yang kedua yang paling dianjurkan oleh para alim ulama, iaitu dengan kita berzikir dengan zikir ini. Yang saya yakin ayah-ayah ada buat, ibu-ibu ada buat zikir ni. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kata baginda Nabi, dua perkataan ini jika kita sebut, amat disukai oleh Tuhan yang Maha Rahman. Kata baginda Nabi, ringan pada sebutan, ringan pada lidah kita, tetapi kata Nabi, saqilatan fil mizan, dia cukup berat pada timbangan al-mizan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Dua perkataan ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita kalau lepas semayang, kalau dapat sebut sekali pun cukup dah. Kita semayang 5 kali, dah 5 kali sehari semalam. Esok lusa kita nak semayang, insya-Allah lepas semayang sunat sebut apa benda pun, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, tak sampai 3 saat. Kalau tuan-tuan nak tambah, dipersilakan. Itu memberatkan nanti timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang ni macam mana Nabi nukilkan di atas kalam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu
Kan pengarang kita sebut yang di hujung tadi tu. Maka dan tetapi bagi mereka yang sama berat, pahala pun lebih kurang, dosa pun lebih kurang, sama. Dia jadi stuck. Dia jadi tak boleh gerak, sama. Maka kata pengarang kitab, atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala juga dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Atas kemurahan Allah. Apa makna kemurahan Allah dalam kitab ini? Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita jangan mimpi. Kita masuk syurga kalau tuan-tuan rasa nak bergantung dengan amal, tidak. Tak lepas kita. Kerana amal kita ni syarat je. Kalau betul-betul dengan semayang kita banyak kurang lagi. Puasa kita banyak kurang lagi. Masuk syurga kita sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kata rahmat Allah tu, tuan-tuan, jom saya nak kongsi dengan ayah-ayah, ibu-ibu. Jom kita buka satu surah yang namanya surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat yang ke 156. Jom kita tengok apa di sana yang Allah nak ajar pada kita. Surah Al-A'raf ayat 156. Dalam Quran muka surat 170, juzuk yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah والذي هم بآياتنا يؤمنون. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, rahmat aku meliputi segala sesuatu, kata Allah. Rahmat aku, maknanya Allah bangga dengan rahmatnya. Kita ditumpang tuah je. Rahmat Allah meliputi akan sesuatu. Maka aku tetapkan rahmatku sangat luas kepada orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Beberapa golongan Allah sebut nak dapat rahmat Allah: orang takwa, orang yang memberikan zakat dan juga orang-orang yang akur kepada ayat-ayat kami. Maknanya kalau ada tiga benda ini, rahmat Allah menyebelahi kita. Itu satu. Adapun pada ayat surah Al-A'raf pada ayat yang ke-56 Allah juga ada sebut 56. Tadi 156. Kita patah balik belakang, cuba tengok ayat 56 pada surah yang sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Kata Allah, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Ayah-ayah datang malam ni dan pernah datang beberapa malam-malam yang sudah, baik itu akan memperolehi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi, nak harap amal kita bila mana kita beribadah depan Allah banyak kurangnya. Mungkin dengan sebab baik besar mana ayat Ustaz? Alah, kalau buat zakat baik sebesar habbah, sebesar habuk, sebesar biji sawi, sebesar yang nama habatus sauda. Alah, apalah sangat? Ya, apalah sangat pada pandangan manusia, tapi dia berat pada timbangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah tidak menzalimi pada hari mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu kita faham ayat surah Al-A'raf pada juzuk ke-8 pada ayat 56 di penghujung ayat Allah bangga. Orang yang buat baik ini, rahmat Allah menyebelahi mereka. Allahu akbar. Walaupun amal itu sebesar habuk. Bahasa saya sebesar habuk. Quran sebut misqala zarrah. Walaupun sebesar-besar zarah sekalipun. Sebesar-besar habuk orang tak nampak.
tapi dia tetap baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, kata pengarang kitab berkata setengah mereka itu dihentikan di atas Al-A'raf. Apa dia Al-A'raf? Tempat yang tertinggi. Maksud Al-A'raf tempat yang tertinggi, iaitu satu kota katanya, iaitu tempat antara syurga dan juga neraka. Kemudian dimasukkan ke dalam syurga juga. Tuan-tuan, ada satu manusia ni saya tengok dalam satu video dalam dalam WhatsApp, ada orang duk hantar. Ada setengah orang ni dia memperli syair Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dan saya yakin ayah-ayah pernah baca syair ni. Syair apa tuan-tuan? Bagaimana kita ila stulil firdaus sampai hujung ayat. Dah pernah baca kan? Dah kita pernah amal kan? Itu adalah syair Imam Asy-Syafi'i ketika dia bermunajat di hadapan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang salah faham. Bila mana Imam Syafi'i kata, sesungguhnya aku tidak layak buat, sesungguhnya syurga Allah tak layak buat aku, tetapi aku tidak sanggup untuk pergi ke neraka-Mu. Kalau kita faham secara dasarnya, ayat itu menunjukkan apa? Maknanya kita ni di tengah-tengah. Nak ke syurga pun tak layak, nak ke neraka pun tak nak. Habis di mana? Tengah-tengah. Kalau kita faham lagu tu, Imam Syafi'i itu sebut syair itu sebagai bentuk rendah diri dia di hadapan Allah. Bukan kata tak nak masuk syurga, dia nak. Tapi dengan amal sebegitu rupa, agak-agak layak ke dia nak mendapat syurga Allah yang begitu mewah. Kalau sahabat Nabi yang 10 orang ada jaminan syurga Allah, Umar Al-Khattab tetap risau juga dengan kesilapan yang dia ada. Itu Umar. Kalau Umar juga ada kerisauan, kod-kod dia nanti, hari nanti tak lepas masuk syurga. Sedangkan Nabi dah jamin dah, guarantor daripada Nabi, 10 orang sahabat dalam syurga Allah. Umar juga risau. Kalau Umar risau, takkan Imam Syafi'i tak ada rasa detik lah hati tak risau ke dia? Wala aqwa ala naril jahim Allah fahabli taubatan wa ghafir zunubi. Poin ayat hujung tu, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Itu sebenarnya, bukan di pertengahan ayat. Betul, nak ke syurga pun tak layak, nak ke neraka pun tak sanggup kerana dengan malapetaka yang cukup besar. Jadi poinnya Imam Syafi'i kata, aghfir zunubi, tolonglah ya Allah, ampunkan dosa aku. Maknanya kalau itu menjadi bahan nak memperli, nak menghina Imam Syafi'i, kita silap. Kita silap. Imam Syafi'i dia menuntut dengan tok guru yang bernama Imam Malik. Di saat usia 15 tahun lagi, Imam Malik bagi izin dekat Imam Syafi'i boleh bagi fatwa dekat kota Madinah dikala pada waktu itu tok guru dia masih lagi hidup yang bernama Imam Malik. Allah tuan-tuan, Imam Malik. Cerita Imam Malik, tok gurunya, hari-hari setiap malam bila mana tidur mimpi Nabi. Setiap hari mimpi Nabi. Kalau tok guru baik lagu tu, kalau dibagi izin ketika umur 15 tahun boleh bagi fatwa, tiba di saat usia dah lanjut, dia cakap itu punya syair yang orang duk perli syair dia, silap kita. Silap betul. Orang nak beli imam, dia fikir dulu. Taraf dia tak padan dengan kita. Dia tu enjin turbo. Kita enjin berapa? 150cc je pun. Nak tarik macam mana? Jadi,
Sama-sama kita beringat, sama-sama kita muhasabah diri. Moga-moga tak terjebak dengan golongan orang yang suka memperli yang namanya para alim ulama. Baik ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul kata pengarang kitab tadi, iaitu satu tempat yang antara syurga dan neraka, kemudian dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kerana kerendahan diri, tawaduknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir kata pengarang kitab, ada tersebut dalam hadis mafhumnya, sesungguhnya ada malaikat di atas al-mizan, yakni neraca timbangan itu, yang menyeru dan menyebut nama si fulan, anak si fulan, berat kebaikannya ataupun kejahatannya. Jadi insya-Allah ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan datang nanti bulan 2 nanti kita sama-sama masuk cerita yang baharu tentang cerita keadaan di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbicara tentang kisah As-Sirat Al-Mustaqim, tentang cerita jambatan titian sirat. Berapa panjang nanti kita sembang, berapa halus nanti kita sembang, berapa tajam nanti kita sembang. Jalan dia tar ke ustaz? Tak. Jalannya macam mana nanti kita sembang. Cerita nak berdiri sangat payah. Dan ada 7 kelompok manusia yang diceritakan melintasi titian sirat tu pelbagai cara. Dan siapakah tujuh golongan itu? Kita cerita dalam bulan 2 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon ampun dan maaf kiranya tutur kata kurang menyenangkan. Hanya senya yang baik itu datang daripada Allah. Kekurangan atas kebodohan dan kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أقول قولي هذا وأستغفر ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم بالصواب.